Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، أمين يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang dihormati pengurusi surau, para muallim, ahli Jumaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan juga anak-anak pelajar. Pertamanya, sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, setingginya kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang untuk sama-sama kita berjemaah. Tuan-tuan, kita dapat solat berjemaah, solat isyak berjemaah, kita dapat pula solat tarawih secara berjemaah. Kemudian kita sambung pula berada di dalam majlis ilmu. Masya-Allah, tabarakallah. Ini adalah peluang yang mana kita hanya dapat ketika mana berada dalam bulan Ramadan. Ibu ayah, anak-anak sekalian, bila Allah Ta'ala berikan kepada kesempatan sedemikian rupa, maka kena ada usaha untuk ambil kesempatan tersebut. Nak berusaha untuk memenuhi undangan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Semua orang, baik dia munafik, baik dia fasik, baik dia siapa pun, yang namanya mengucap dua kalimah syahadah teruja untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi orang mukmin, terutamanya orang mukmin. Kalau munafik mungkin dia derita, seronok dia di hadapan orang mukmin. Orang fasik sama, nak keluarlah geng plastik hitam, geng dalam kemah, geng belakang semua, geng bawah jambatan. Tak boleh terima. Tapi berbeza keadaannya bagi orang beriman. Teruja nak dengan Ramadan, teruja. Sebab apa? Pesta ibadah. Sebab apa? Tarbiyah. Sebab apa? Pendidikan. Sebab apa? Nak solat tarawih. Sebab apa? Nak beramal sebanyaknya di dalam bulan tersebut. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, maka kita syukur dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan tahun ini. Cumanya
kita kena sama-sama menilai sejauh mana kualiti. Nah, kualiti Ramadan kita pada kali ini, bandingkan dengan yang lepas, yang mana Ramadan kita di rumah. Nah, yang mana kita ni, ujian kita di rumah pada ketika itu mungkin sikit. Sebab apa? Sebab duduk rumah ni, habis-habis pun media sosial, medsos. Nah, jahat dekat situ. Nah, bandingkan dengan sekarang ni, kalau kita pergi ke office, pergi bazar, atas jalan raya. Nah, atas jalan raya, nak pergi kerja baik dah. Selawat, istighfar, balik kejar bazar. Nak balik kejar bazar. Balik kejar nak sampai rumah, nak rehat. Nah, masa-masa tu masing-masing semua belum. Ujian kesabaran diuji. Masa tu keluar. Nah, kalau keluarlah masa tu. Kita diuji. Ini nilaian yang kita masing-masing je tahu. Nah, sebab tu pentingnya dalam kita berada di dalam bulan Ramadan, dalam kita berpuasa, kena adanya sifat ihsan. An ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ihsan. Ada orang ke, tak ada orang ke, tapi kita yakin tentang apa? Pemerhatian Allah, pengawasan daripada Allah. Kita pergi kerja dalam keadaan iman kita pada ketika itu mungkin tinggi. Sebab apa? Baru lepas mayang subuh, baru lepas baca Quran, baru lepas tadarus, baru lepas tadabbur barangkali. Nah, baru lepas nasihat itu ini dan sebagainya pada anak-anak kita, iman kita tinggi macam tu. Tapi bila nak balik, iman kita diganggu-gugat oleh apa? Kesabaran kita. Nah, dengan nak bukanya, dengan panasnya. Nah, kalau kami di Ijuk ni petang je hujan. Biarlah panas macam mana pun sebelah pagi, petang mesti kami sengih. Nah, petang je senyum je. Sebab apa? Hujan. Nah, yang muka dah macam cuka, muka dah macam jering dah semua. Bila petang je, masuk lepas zuhur je, tengok awan, Allah leganya. Nah, ini tuan-tuan. Maka kita syukur bila mana Allah Ta'ala bagi kesempatan Ramadan pada kita kali ini. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin Ramadan yang kita ada, salat dan sebagainya. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, tiganya kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat kehidupan, atas nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita pada hari ini. Walaupun dalam keadaan kita ni dihimpit dengan COVID, dihimpit dengan orang kata apa, virus yang kita tak nampak depan mata, tapi kita kekal dalam keadaan yang baik, kekal dalam keadaan yang sihat. Kita yakin orang yang ibadah dia jaga, dia yakin Allah Ta'ala akan pelihara dia, maka Allah Ta'ala akan awas dia. Sebab apa? Kita ni menurut apa sangkaan kita pada Allah. Nah, kata Nabi SAW, kita ni menurut apa sangkaan kita pada Allah. Allah Ta'ala jaga kita, InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita. Nah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita. Kita nak tarawih dalam keadaan sihat, dalam masa yang sama kita jaga kesihatan kita, maka kita yakin Allah Ta'ala akan jaga kita. Nah, bukannya kita yakin Allah Ta'ala jaga kita, tapi makan melantang. Nak buka puasa macam esok tu tak boleh makan lah. Macam tak boleh nak mengetih lepas ni dah. Tak boleh lah. Sahur tinggal. Sebab apa? Penat dah. Morih malam tadi. Morih tu colek 3 pinggan. Tak boleh lah. Kena ambil perhatian benda-benda macam ni. Maka kita syukur dengan nikmat kesihatan, kudrat tulang 4 kerat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, sehingga kan kita boleh datang ke rumah Allah. Kita boleh imarahkan masjid, kita boleh imarahkan surau, kita boleh berada dalam majlis ilmu, kita syukur. Bukannya bila mana adanya kesihatan yang baik, kita dah tak nampak dah masjid, kita dah tak nampak dah surau, kita dah tak nampak dah solat, kita dah tak nampak dah semua. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang berada di luar sana, mereka nak sangat untuk solat di rumah Allah Ta'ala. Di luar sana, dekat mana? Dekat hospital.
yang sedang terlantar dekat rumah. Nah, ada orang tahun lepas dia dapat tarawih, dia dapat dengar tazkirah. Nah, dia dapat solat isyak berjemaah. Tahun ni dia tak sempat dah. Dah tak ada dah. Sebab apa? Meninggal. Tahun lepas dia boleh tarawih, tahun ni dia sempat tarawih 2 hari je. Sebab baki yang lain mana? Duduk dekat rumah. Sebab jatuh tangga. Nah, maka kita ni yang telah diberikan peluang sehingga ke hari ni, sampai saat ini ni, syukur. Datang. Nah, datang imarahkan, penuhkan, habiskan tarawih kita. Nah, duduk dalam majlis ilmu, duduk diam-diam. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bukan kita apa, bila dengar ada tazkirah, cukuplah 4, lepas dengar tazkirah belah. Dah. Cukuplah 8, lepas ni balik rumah, tarawih dekat rumah, sambung dekat rumah, buat witir dekat rumah. Bohong. Nah, dah balik rumah, dah penat dah, dah letih dah, terlelap. Sambung esok lah, dalam kepala esok lah. Nah, esok lah. Sedar-sedar 5.45, kelang kabut dah. Nak sahur lagi, nak apa lagi, dah tak sempat nak witir. Nah, kalau depan TV kita boleh duduk lama, kita boleh pegang surat khabar sampai 1 jam lebih. Nah, kita boleh bersembang dekat kedai kopi lebih dekat 2 jam. Kenapa tarawih kita tak boleh nak tunggu, nak sabar? Nah, kenapa tak boleh nak duduk sekejap dalam majlis ilmu? Duduk dekat majlis macam mana nak tingkatkan perniagaan, nak jual apa benda semua tu, kita boleh duduk sampai 3 jam. Belajar saham sampai tak kena. Kita boleh duduk, tapi tarawih, nah, untuk dengar tazkirah, untuk bekalan makanan roh kita tak boleh dengar. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita kena jawab sendiri. Nah, semayang, imam baca anjur salah, imam baca laju salah, imam baca pendek salah, imam baca panjang pun salah. Kan apa? Tapi tempat sini sedap lah. Nah, tempat ni syok lah. Nah, lagi pula dalam aircon. Orang luar kata orang dalam aircon sedap lah. Dah hampa datang lambat pasal apa? Nah, buat rakaman lagi. Nah, macam tu. Seronok. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, syukur dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan akhir sekali, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas iman dan juga Islam yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jaga, pelihara sehingga mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kalau kita tengok pada tajuk kita, ciri orang yang berjaya, ciri orang mukmin yang berjaya, berdasarkan daripada surah Al-Mu'minun. Nah, qad aflahal mu'minun, ada beberapa ciri, 7-8 ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang kita boleh ambil sebagai suatu pedoman dan untuk kita berpartisipasi dengan dia, untuk kita implement benda ni dalam diri kita. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan pada kita tentang 3 golongan manusia. Di dunia ni ada 3 golongan manusia yang kita kena ambil tahu, yang Allah Ta'ala highlight dalam Al-Quran. Siapa 3 golongan tadi? Orang mukmin yang pertama, yang kedua orang munafik, dan yang ketiganya orang kafir. Nah, 3 golongan. Orang mukmin Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Mu'minun 118 ayat. Itu saya sabda tu. Nah, orang hafal Quran dia ingat tu. Orang hafal Quran ni bayar sekalian, dia bukan sekadar boleh baca ke depan, kita tebuk kat belakang suruh patah balik pun boleh baca lagi. Orang main. Suruh baca makro' pun dia boleh baca lagi. Kita baca muka ni, suruh baca 3 muka sebelum tu, dia boleh baca lagi. Nak main tebuk ni dia. Yang buat main ustaz-ustaz ni. Tengok macam tu, lembek-lembek macam tu kan. Quran, insya-Allah. Baik. Yang kedua, Al-Munafiqun, surah Munafiqun. Nah,
Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Kan dalam tu Allah Ta'ala cerita tentang perihal keadaan orang munafik. Nah, dan dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir. Nah, kalau kita ingat dulu, kalau baca kuliah tak pernah habis. Ingat lagi? Tak jumpa punca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, tak jumpa. Dulu pernah lah nak masuk tahfiz dulu kan. Ustaz Ilyas Al-Misri Abadah di Kedah dulu baling. Baca kuliah tak jumpa punca. Senyum Ustaz. Nah, Ustaz senyum je kat kita. Baca kuliah ayyuhal kafirun. Nah, balik kita tengok anak kita lah, boleh baca ke tak? Kan? Mak Haji boleh tanya suami kita baca kuliah ayyuhal kafirun. Nah, hari-hari duk baca inna a'tayna. Tarawih lepas kan? Inna a'tayna 3 kul. Inna a'tayna alam tarukai. Alam nashrah. Tak apalah, yang penting tarawih. Baik, ini 3 golongan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Maka kita berbalik semula kepada surah Al-Mu'minun tadi, tentang ciri orang yang beriman. Ciri mukmin yang berjaya, yang beruntung. Orang mukmin yang beruntung kena ada 3, kena ada 7, 8 ni. Antaranya tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, qad aflahal mu'minun, kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, kata Allah. Yang pertama, mereka yang solatnya khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Semua solat, ibadah tarawih baik, solat fardu lagi lah dengan disebut, baik solat sunat. Nah, hal ni yang kita kena ambil perhatian. Sebab apa? Ramai Allah Ta'ala ingatkan kepada kita tentang apa? Mereka yang solat dalam keadaan yang lalai. Celaka, Allah Ta'ala kata. Celaka bagi orang yang solat mereka ni lalai. Angkat takbir je nampak bazar Ramadan. Nah, angkat je takbir, Allahu Akbar, nak selayang mall. Nah, sedar-sedar keluar dah selayang mall. Apa? Nah, tayat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah keluar selayang mall. Nah, macam mana nak dapat solat yang khusyuk tadi? Nah, orang mukmin, sebutnya orang mukmin nak berjaya, nak berjaya, nak cemerlang, nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala janjikan kepada siapa? Orang mukmin yang berjaya tadi ni, Allah Ta'ala sebut apa? Ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang akan mewarisi apa? Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka ni akan mewarisi, akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurga Firdaus. Syarat yang pertama apa? Kata Allah, solat. Nah, syarat yang pertama, solat kita khusyuk. Baik, dalam kita berusaha nak dapatkan khusyuk macam mana? Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, ada 6. Ada 6 perkara yang kita boleh cuba buat sewaktu mana kita solat. Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut apa? Hadirkan di dalam hati kita. Solat kita ni, nak solat. Sebab tu cerita bab qasad, bab apa nama, nak takbir tu, bab qasad had tu panjang dah. Nak suruh masuk, kan? Angkat takbir tu seiring Allahu Akbar. Seiring, nak suruh kita fokus. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali apa? Tafahum bil ma'ani. Kita memahami makna setiap solat kita. Takbir kita faham. Fatihah yang kita baca kita faham.
Nak kita menghayati. Takkan kita hidup dah 25 tahun masih lagi tak faham Fatihah. Kita dah hidup 30 tahun masih lagi tak faham Fatihah. Cubalah tadabbur, balik buka tengok alhamdulillahirabbil alamin apa, sampai waladdallin tu apa. Atau ambil perhatian. Kalau kat sini kita tengok tadi, imam kita tadi macam mana baca dia. Lepas baca Fatihah nak masuk surah, dia berhenti sekejap kan, bagi can kat kita habiskan Fatihah kita. Lepas tu bila dah habis, kita menghayati pula bacaan imam. Walaupun tak faham, kita cuba menghayati bacaan imam tadi. Tafahum bi ma'ani. Baik, yang kedua, haya. Ada perasaan malu. Solat kita malu dengan siapa? Malu dengan Allah. Malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita semayang dalam keadaan lalai, kalau kita semayang dalam keadaan cuai, malu. Yang ketiga, ta'zim billah. Kita solat dalam keadaan kita membesarkan Allah. Dalam kita membesarkan Allah. Setiap pergerakan perilaku kita semuanya membesarkan Allah. Contoh, kita rukuk kan? Kalau dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i diajarkan pada kita apa? Jangan kita pasal apa-apa dalam tu, melainkan hanya untuk Allah. Ini rukuk, pergi ke tempat lain. Kalau orang perempuan dia rukuk, nampak dia punya telekung kawan sebelah, lawan pula list dia. Kalau orang lelaki, dia tengok kuku kaki orang sebelah, sebayan. Bagi penumpuan, tengok tempat kita sujud, bukan tengok kaki. Berusaha untuk sempurnakan rukun rukuk tadi. Bukan ala kadar. Lepas tu i'tidal. I'tidal pun dia ajar dalam mazhab Syafi'i, antara syarat dia apa? Jangan pasal benda lain. Ta'zimkan Allah. Sujud pula. Sujud pun sama. Ta'zimkan Allah. Dalam kita baca zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sibuk dengan benda-benda macam tu, insya-Allah dunia ni tak rapat. Tak sempat pun nak fikir apa benda kita nak buka, apa benda kita nak moreh, apa benda kita nak sahur besok, tak sempat pun. Okey. Dan yang seterusnya, al-khauf, kata Imam Ghazali, takut. Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima solat kita. Bimbang, kena ada perasaan tadi. Kena ada perasaan tadi. Dan raja, mengharapkan, takut mengharapkan Allah Ta'ala terima ibadah solat kita, tarawih kita. Tarawih kita penat 8 rakaat, penat sambung witir pula 3 letih kita kata kan. Tapi alangkan, cuba kita bayangkan kalau tarawih kita tadi tu Allah Ta'ala tak terima. Bayangkan solat kita yang tadi tu, solat isyak tadi tu kita tak, Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Sebab lekanya kita, sebab cuainya kita, sebab laranya kita dalam solat. Tu raja. Dan akhir sekali ulama tambah satu lagi. Apa dia? Buang perasaan kecintaan terhadap dunia tu. Buang perasaan tu. Masukkan apa? Masukkan perasaan untuk nak kesempurnaan akhirat. Samalah dalam ibadah tarawih kita ni. Tarawih ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi setahun sekali je. Jangan ponteng. Kalaupun kita plan nak beli baju raya, nak buat kuih raya, buat 11 siang semua. Selesaikan 11 siang. Ambil cuti. Ada orang sanggup ambil cuti sebulan. Sebab apa? Nak fokus kepada ibadah Ramadan. Kalau dekat kampung saya ada satu orang ni, dia selesaikan dalam Ramadan tu, sebelum Ramadan tu dia selesaikan apa? Dia punya infak dia selesaikan, zakat dia selesaikan, apa semua kan, sebelum PKP lah. Lepas tu sebulan dia duduk dekat Mekah. Sebulan dia duduk sana, sampailah raya 2-3 hari raya baru balik. Itulah rutin dia setiap tahun.
Setiap tahun rutin dia. Rezeki tak pernah putus, tak pernah putus. Nah, tak pernah putus rezeki dia. Tiap-tiap tahun, ada je menu kambing lah, apa benda, dia setting semua siap. Nah, untuk anak-anak yatim semua dah settle lah. Dah siap dah semua. Bagi siapa pemegang-pemegang amanah ni, selesaikan. Ada satu keluarga, dia dengan isteri dia, tak salah, dia akan pergi ke Mekah, selesaikan dia dekat sana. Sebulan lebih. Nah, macam tu kita. Nah, kita tak mampu nak buat macam tadi. Kita datang nak beribadat, datang nak solat, tinggalkan, sangkut dunia kita ni dekat pagar luar sana. Nah, tinggalkan dunia kita ni dalam motor kita, dalam raga tu, jangan ambil, jangan duk bawa. Ini yang disebut. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saya tekankan dalam bab solat. Dan yang keduanya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah, iaitulah mereka yang menjauhkan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang lara. Nak berjaya, tinggalkan perkara-perkara yang melekakan. Nah, Ramadan kita tahu dah, benda-benda yang boleh melekakan kita, tinggalkan. Nah, sebab sekali je tuan-tuan, Ramadan ni sekali, tak ada nanti Syawal tu, tak ada. Nah, kalau nak rebut sekarang. Kalau nak, orang kata apa, nak baca Quran, nak khatam ke, nak apa, buat sekarang. Kalau nak solat sekarang. Nah, kalau nak tambah amal ibadah itu ini dan sebagainya, buat sekarang. Jadualkan kita punya apa, ibadah kita. Nah, jadualkan. Tinggalkan perkara-perkara yang melekakan kita sekejap. Supaya apa? Kita tak rugi bila kita keluar daripada Ramadan. Nah, kita keluar dalam keadaan la'allakum tattaqun. Nah, dan juga berjaya. Dan yang seterusnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, ciri orang berjaya, mereka yang keluarkan zakat. Nah, yang berzakat, yang bersedekah, yang berinfak. Nah, jangan kita biarkan hari-hari kita ni berlalu dalam Ramadan ni tanpa kita bersedekah. Nah, RM1 sekalipun, 50 sen sekalipun, jangan biarkan berlalu. Jangan biarkan macam tu. Nah, nak buat sedekah subuh ke, nak buat sedekah duha ke, nak buat sedekah setiap kali lepas solat ke, buat. Tak ada masalah pun. Ambil peluang ni. Nah, zakat jangan nak tangguh. Relax dulu. Sikit lagi, relax dulu. Tak. Kalau kita mampu untuk ambil yang RM14, 14. Mampu yang RM21, 21. Nah, kita duk bagi RM7, tak mampulah. Nah, buka puasa dengan Starbucks. Nah, buka puasa dengan Starbucks, air RM14 secawan. Mai tam bagi zakat RM7. Tu pun setahun sekali. Nah, seterusnya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan. Jaga maruah. Kalau isteri, jaga maruah. Kalau suami, jaga maruah. Jaga maruah isteri, jaga maruah suami. Kalau yang bujang, hati-hati. Jaga nafsu tu. Nah, kalau rasa dah layak nak kena kahwin, kahwin lah. Senang suruh kan. Nak sungguh kan, kita ni sebagai mak ayah jangan duk bagi macam-macam syarat. Nah, esok-esok yang dosa, yang duk menanggung dosa siapa? Kita lah. Nah, nak bagi bini hang makan bar. Nah, kena yakin tuan. Nah, bila dah kahwin ni, memang kita orang tu kata mangkuk nasi tu kena bagi dua. Nah, kita duk nampak yang tu, yang rezeki Tuhan nak bagi belakang tu. Nah, macam mana sahabat Nabi SAW datang mengadu, dia susah, Nabi kata kahwin. Nah, ayah dengar senyum, mak dengar belakang dah genggam menumbuk. Nah, datang sekali lagi, susah juga ya Rasulullah, kahwin lagi. Dia kahwin juga sampai yang keempat dah 1,000 juta kan. Nah. Baik, maknanya bab jaga maruah. Jaga maruah. Tapi hari ini itulah.
cerita tentang maruah. Tak ada dah. Tak ada malu. Nah, tak ada perasaan malu. Kalau kita tengok dekat TikTok tu, aduh teruk. Nah, jadi golongan-golongan ni lah anak-anak muda yang sayang dengan masjid ni, yang suka berdakwah ni, yang tahu benda-benda ni berlaku dalam TikTok ni, kerja dia lah masukkan konten-konten yang bermanfaat. Nah, buatlah apa saja. Baik, seterusnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Penjelasan kepada ayat yang kelima tadi. Nah, melainkan pasangan suami isteri, hamba dan sebagainya. Yang tu yang diizinkan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut apa lagi? Mereka yang memelihara, famani batagha wara azalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim mura'un. Mereka yang menjaga, memelihara amanah dan janjinya, wa ahdi mura'un. Orang yang jaga amanah kepimpinan. Kita paling tak, amanah kepimpinan, amanah pada diri sendiri, amanah kekeluargaan, amanah dalam memimpin organisasi dan sebagainya. Nah, yang ni. Dan seterusnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dan orang-orang yang memelihara solatnya. Ini yang terakhir. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nah, benda yang sukar nak jaga. Nah, kadang orang berjaya, dia berjaya tarawih 15 sampai 15 malam dia jaga, dia boleh istiqamah, kadang sampai habis dia jaga. Tapi solat fardu gagal. Nah, tarawih dia boleh datang, tapi solat zuhur dia tak nak. Bukan tak solat senang. Zuhur tak semayang, subuh tak semayang, tarawih boleh semayang. Padahal yang besar ni solat fardu. Nah, pengikat kepada nak berjayanya seorang mukmin, nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, pengikat dia apa? Orang yang memelihara solat. Orang yang memelihara solatnya. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada beberapa ciri-ciri yang saya kongsikan sebentar tadi secara ringkas. Jadi saya kira cukup sekadar ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian dapat mengambil pengajaran, dan semua maaf sekiranya terkasar bahasa terlanjur dalam pembicaraan. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian maafkan saya dan kita semua, dimaafkan, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbahuna shighra. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.